Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bahagia Ustaz Syari, Ustaz Azmi, Ustaz Hisham, Ustaz Azrul, mewakili ketiga-tiga jamaah, tuan-tuan dan puan, juga sahabat saya, saudara Azizan, sahabat baru kenal, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2024 nanti, dalam 7 tahun lagi, genap 100 tahun dunia Islam ni tanpa pemimpin, tanpa pemimpin, tanpa khalifah. Jadi sekarang ini banyak di kalangan pimpinan-pimpinan gerakan Islam di seluruh dunia memikirkan apakah 100 tahun ini akan berlanjutan, seandainya kita tidak melakukan sesuatu. Ada dua kalimah yang semacam dikotorkan konsepnya sehingga kita tak mau nak bincang, iaitu satu kalimah jihad. Disebut jihad, kita dengan penuh apologetik mengatakan bahawa jihad ni bukan perang, jihad ni bersungguh-sungguh dengan penuh sebersalah nak nerangkan jihad tu apa benda. Perang sebahagian daripadanya, tapi sebahagian besar adalah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Kemudian satu lagi kalimah khalifah. Sebuah khalifah telah dikotori oleh beberapa percubaan yang sehinggakan ianya kotor, dan kita tidak mahu bincang soal khalifah. Itu antara perkara yang melatari hal-hal begitu. Jadi untuk 7 tahun yang akan datang, apa yang kita nak perbuat? Apa kita nak buat? Macam mana kita nak bincang? Bila kita nak bincang soal, sebelum kita melangkah sesuatu, kita kena memahami apa yang berlaku di seluruh dunia. Kita nak melakukan perubahan-perubahan. Kita mau tidak mau, kita kena tahu tentang apa yang berlaku di seluruh dunia, pergerakan dunia, pertembungan kuasa besar dunia, apa yang berlaku kepada dunia Islam, mengapa dunia Arab hancur pada waktu ini. Hal-hal begitu harus kita tahu, kerana asasnya itu Al-Quran. Kalau kita baca surah Ar-Rum, surah Ar-Rum surah Makkiyah, berbicara mengenai pertembungan dua kuasa besar dunia antara Rom dan juga Parsi. Apa relevannya ketika berada di Mekah? Rasulullah kan orang membahagikan era Mekah dengan Madinah itu. Di Mekah menekankan soal tauhid, membina soal keyakinan, tapi mengapa surah Ar-Rum bicara soal pertembungan dua kuasa besar dunia? Surah Rum itu merupakan suatu surah menggambarkan kuasa besar dunia, Rom sebagai gambaran barat. Apa relevannya? Dan ketika Rom menang, Rasulullah bergembira dengan para sahabat, merayakan kemenangan Rom, sebab agama Samawi mengalahkan agama Majusi. Bila Parsi menang, duka cita baginda. Maknanya dizahirkan perasaan tersebut, bermakna Rasulullah SAW involve, peduli, ambil tahu tentang apa yang berlaku. Sebab pertemuan dua kuasa besar dunia ini penting, sebab ini ada kaitan dengan persoalan
la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah yang mengandungi an-nafi wal isbat. Menafikan segala ilah dan mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Elemen an-nafi wal isbat. Menafikan segala ilah dan mengisbat Allah taala. Selagi ada kuasa besar dunia yang wujud tidak mengiktiraf Allah taala sebagai Tuhannya, itu merupakan ilah yang akan cuba menutupi, menghalang kebangkitan kemunculan kuasa Islam untuk merealisasikan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih mengatasinya. Jadi bicara soal isu semasa ni bukan bicara untuk memahami geopolitik dunia yang tak ada kena-mengena dengan akidah. Ya, ini ada kaitannya dengan persoalan la ilaha illallah, iaitu an-nafi wal isbat, menafikan kuasa-kuasa besar yang menghalang untuk Islam itu dilaksanakan seutuhnya, supaya apabila itu dapat kita gantikan dengan Islam, maka barulah misi rahmatan lil alamin itu tercapai. Ya. Jadi ini poin-poin penting. Mengapa kita kena betul faham? Kalau kita tak faham ini, maknanya sebab ada beberapa masjid ketika saya bersyarah bab ini, hari ini kita bincang lain sikit lah. Seolah-olah yang nak saya bicarakan ini tak ada kena mengena dengan akidah. Seolah-olah kita nak bicara soal Qatar, soal apa yang berlaku di Turki, apa yang berlaku dalam dunia pada waktu itu, tak ada kena mengena dengan akidah. Ini merupakan satu masalah, sebab mission kita lah, misi pembebasan. Misi kalimah la ilaha illallah itu adalah a liberation. Maknanya satu misi pembebasan, membebaskan kita daripada cengkaman kuasa-kuasa yang menghalang kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh, kita nak melaksanakan undang-undang Islam, sikit punya payah kan? Kan payah kan? Payah nak laksanakan undang Islam. Padahal dari segi kuasa, punca kuasa, semuanya adalah orang Islam. Daripada rajanya sampai pada menterinya, segala-galanya. Tapi tak laksanakan hukum Islam yang sepatutnya, ada masalah. Tidak diizinkan. Ya, atas dasar human rights. Kuasa besar dunia menekankan soal human rights, freedom of religion, freedom of expression. Jadi kerana itu kita terbelenggu ketakutan untuk melaksanakan benda-benda yang patutnya boleh kita laksanakan untuk orang Islam. Untuk orang Islam pun tak boleh. Ini question of human rights, question of freedom of religion, bebas untuk murtad keluar masuk. Itu ada hak manusia. Human rights sebagai isu. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Sekarang lebih parah, ada pula orang Melayu nak jadi etis pula, tak percaya Tuhan. Boleh tak percaya Tuhan? Kau percaya siapa? Dari mana? Boleh tak percaya Tuhan maknanya kamu percaya dengan nafsu kamu. Maka berlakulah LGBT, berlakulah perkara-perkara yang dia boleh buat apa dia suka. Ya, jadi kerana itulah sekalian, bicara soal isu semasa ini, sebahagian daripada usaha untuk mengukuhkan akidah kita ini berkaitan dengan a liberation movement, gerakan pembebasan, misi pembebasan, membebaskan diri daripada kuasa-kuasa yang menghalang Islam itu mekar, yang menghalang Islam itu bangkit, yang menghalang Islam itu dapat dilaksanakan sepenuhnya bagi menyebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penting. Jadi 7 tahun yang akan datang, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Sekarang maknanya tahun sudah 2016 mereka memperingati perjanjian Sykes-Picot. Maknanya perjanjian yang membelah dunia Islam menjadi hari ini sampai 57 buah negara. Dan tak ada ketua. Subhanallah. Bayangkan
Kita tadi Ustaz Syarif bicara soal betapa nak mengurus masalah ikatannya, ABIM dan wadahnya. Berapa tahun kita boleh buat MPPJ ni Ustaz? Berapa tahun? Sebab tak ada ketua. Siapa ketua sebenarnya? Who is the leader? Siapa yang call the shot? Tak nak saya ABIM ke, wadah ke, apa ke. Akhirnya itu pun tak boleh kita nak selesaikan. Itu baru 3 organisasi. Pening kepala kita. Ini 57 buah negara yang masing-masing ada ego dia masing-masing. Itu yang kita deritai. Sejak 1916 dipecah-pecahkan kita sampai 2016 pecah, tak ada ketua. Bayangkan satu organisasi tanpa ketua, sedangkan dalam hadis kalau 3 orang bermusafir wajib memilih seorang ketua. Berapa lama kita mengambil masa untuk menyelesaikan masalah? Siapa jadi ketua? Padahal satu jemaah. Isu leadership, isu khalifah ini sangat penting, tak boleh kita main-mainkan. Ya. Tahun ini mereka memperingati 1917, 2017 100 tahun perjanjian Declaration of Balfour, iaitu Parlimen British mengisytiharkan penubuhan usaha untuk menubuhkan negara haram Israel. Tahun ini dia pernah merayakan genap pada 2 November 2017, 100 years of Balfour. Maknanya kita putuskan untuk menubuhkan kerajaan haram Israel di atas negara Palestin. 100 years. 2024 yang akan datang, 7 tahun yang akan datang, mereka akan merayakan 100 tahun dunia Islam tanpa khalifah, dan kita akan pecahkan lagi supaya Islam itu tidak akan bangkit buat selama-lamanya. Itulah. Jadi kita ni kalau tak bicara soal jihad, misi pembebasan, kalau tak bicara soal kekhalifahan di dalam masjid-masjid, ya, masjid hanya kita bicarakan dan soal tahsinul ibadah semata-mata, bicara soal persiapan untuk mati semata-mata, membetulkan bacaan Al-Quran dan Al-Fatihah semata-mata. Tiap kali maulud bicara soal kisah Rasulullah SAW, terputus daripada realiti yang berlaku, terputus daripada pembicaraan soal kekhalifahan. Datang pula Isra Mi'raj, kita nak solat. Solat ni untuk apa? Solat ni untuk apa? Untuk menuju syurga? Persiapan untuk membina kekhalifahan kena ada imam. Solat yang paling afdal adalah solat berjemaah, kena ada imam dan ada tertib, kena lurus, kena lurus. Kalau susah yang bengkok-bengkok, memberi mesej bahawa perlunya persiapan, kekuatan, kesatuan, disiplin, ada ketua, patuh kepada ketua. Kalau ketua tu buat silap, macam mana nak menegurnya? Kalau dah ditegur banyak kali tak silap-silap juga, macam mana nak menggantikannya? Semuanya ada dalam solat. Jadi solat bukan semata-mata hanya untuk kita mendapat pahala, tetapi ada mesej kekhalifahan dekat situ. Ya, kerana itulah apabila Snow Ogronya pulang daripada Mekah, ya, dia pulang, dia kata mudah saja nak melemahkan umat Islam ni. Dia menasihati Belanda macam mana nak mengalahkan orang Cik. Dia kata galakkan dia orang bina masjid, galakkan dia orang beribadah, bicara hanya soal menjadi hamba Allah yang terbaik, tapi jangan bicara soal kekhalifahan. Jangan bicara soal kekhalifahan. Sebab kalau bicara soal kekhalifahan, dia mesti ada idea pembebasan, membebaskan diri daripada dijajah, dikongkong oleh kuasa lain. Jadi kerana itu, galakkan kalau pergi haji. Umpamanya kalau kita balik haji, sekarang musim haji, kita buat balik apa daripada Mekah dan Madinah pergi balik haji? Apa yang kita buat balik? Ya? Okey, kurma. Kita buat balik haji, kita buat balik apa? Tasbih, koka. Apa lagi? Kopiah. Kalau pergi Morocco, bawa jubah Morocco. Apa lagi kita buat balik daripada Mekah? Orang balik haji ni, dia bawa balik apa?
Selama bertahun-tahun kita pergi haji ni, kita bawa balik apa? Patutnya kita bawa balik idea pembebasan, idea kesatuan umat, idea bagaimana kita membebaskan umat ini daripada terus dicengkam, dipermain-mainkan oleh kuasa besar. Itu sepatutnya yang kita bawa balik. Bukannya kurma, bukan air zam-zam, okey, tak apa. Tapi idea an-nafi wal isbat, menafikan segala-gala ilah yang ada dan mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Idea itu adalah idea yang sangat revolusioner. Tapi bila kita bawa balik, bagilah haji. Dan kita bicarakan, kita pergi haji, ada duit nak pergi haji yang premium, VIP, almas dan segala macam. Dah tak payah muasasah ni dah. Susah. Muasasah yang susah. Dan badan orang yang berduit lah. Tolak tepi. Jadi maknanya bila kita balik daripada haji, apa mission? Apakah idea yang kita bawa pulang? Tuan-tuan dan puan, inilah dalam masa 7 tahun yang akan datang, kalau kita tak buat apa-apa, bermakna kita akan menderita untuk 100 tahun yang akan datang. One more 100 years. Kerana itulah sekalian, fasa yang pertama berlaku penjajahan, 3 perkara penyakit yang disuntik oleh penjajah, kata Imam Badi'uzzaman Sanusi. Ada 3 penyakit. Penyakit yang ditanam ke dalam batang tubuh umat ini merupakan virus yang perlu kita selesaikan. Yang pertama, kejahilan. Yang tadi itulah, kejahilan yang dirancang. Dirancang supaya kita jahil, buta Al-Quran. Ya. Kemudian buta sejarah. Kita tak tahu sejarah kita. Kita tak tahu sejarah kita. Berapa ramai di kalangan kita tahu macam mana Islam berkembang di negeri Pahang ni? Macam mana Islam datang ke alam Melayu? Kita butuh. Sejarah kita ni telah dirompak oleh penjajah Belanda, penjajah yang sekarang tu buku-buku, tulisan-tulisan sejarah tersebut berlapuk di library-library, di akaf-akaf di Belanda, di England dan segala macam yang mereka bawa sebab mereka nak mengkaji kita, yang mereka menciptai ilmu Orientalism, iaitu ilmu untuk penjajahan, menjajah negara-negara Timur Jauh. Ya. Yang kedua, masalah kemiskinan. Mana-mana, apakah sebelum kedatangan penjajah, orang Melayu tak reti berniaga? Ya. Sebelum kedatangan Portugis, sebelum kedatangan Belanda, sebelum kedatangan Inggeris, orang Melayu tak reti berniaga. Dirancang supaya kita miskin. Akhirnya ditanam dalam otak kita, orang Melayu memang tak boleh berniaga. Ya. Ini antara perkara yang kita kena faham. Dan ketiga adalah perpecahan yang dirancang. Dan kita, perpecahan yang dirancang ini sudah sampai ke tahap kesempurnaan. Kalau di Indonesia mengatakan, ya kita nggak bisa bangkit lagi. Mengapa, Pak? Ya, perpecahan kita sudah sempurna. Ya, perpecahan kita sudah sempurna. Negara bangsa habis, mazhab, antara mazhab habis, kemudian antara Sunni Syiah habis, sekarang Wahabi dengan Syiah habis, sekarang antara jamaah pula, yang sufinya dengan gerakan Islamnya pula, ya, dengan tablignya pula, dengan falsafahnya pula, macam-macam. Kita pula ada tambah satu lagi pula, kenegerian. Ini orang Pahang, ini orang Melaka. Ya, walaupun kita dalam sebuah negara. Maknanya sudah sempurna perpecahan kita ni, Pak. Tak bisa bangkit lagi ini. Sudah sempurna, katanya. Akan berpecah lagi. Ya, enggak bisa pecah. Enggak bisa, sudah habis. Enggak bisa bangkit lagi. Begitu. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya nak bangkit? Ini persoalannya. Ya, kerana itulah sekalian, yang pertama untuk bangkit kita dalam pemikiran kita ini, persoalan menjadi hamba Allah dan khalifah Allah itu tidak boleh dipisahkan. Supaya ada semangat nak merubah dunia. Tapi nak merubah dunia mesti menjadi hamba Allah yang terbaik. Tapi dia kena faham apa yang berlaku di dunia, sebagaimana pembicaraan soal Ar-Rum tadi. Apa signifikannya hadis
daripada riwayat Imam Ahmad, la tuftahna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu zalikal jais. Pada tahun ke-5 Hijrah ketika perang Khandaq, tentera bersekutu kufar bergabung untuk menghancurkan 10,000 datang ke Madinah untuk menghancurkan 3,000 tentera Islam dalam perang Khandaq. Ya, waktu itu hadis Nabi bahawa kamu akan menguasai kota Konstantinopel, yang akan membukanya lah sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Ketika perang berhadapan dengan serangan begitu rupa, maka jawapan kepada masalah kita tadi kena ada optimism, kena ada keyakinan. Kita kena yakin bahawa masa depan Islam itu cerah. Anak-anak muda harus ditanamkan dengan bukan pesimism, dengan idea-idea ya perpecahan kita sudah sempurna. Ya, kita duduk berzikir sajalah. Ya, mudah-mudahan tunggulah Imam Mahdi. Dia tidak berbuat apa-apa. Tunggulah pemimpin. Siapa pemimpin tak dirancang untuk melahirkan pemimpin tersebut. Tunggulah kalau ada pemimpin yang akan menyatukan kita. Kita tidak memikirkan. Ya. Jadi ada perasaan fatalism, maknanya menyerahlah. Kita lemah, kita nak jadi apa? Lemah kita ni lemah. Ya, pesimism tentang masa depan. Apa nak diharapkan? Negara Arab yang tak boleh diharapkan. Apa lagi? Tetapi hadis ni bicara soal pesimism, soal mengalahkan kuasa besar dunia yang berada di kota Konstantinopel, bahawa kamu akan membukakan. Bila itu bukan persoalan kita. Tahu bila ianya dapat dibebaskan kota Konstantinopel? Pada tahun 857 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah dibicarakan. Pada tahun 857 Hijrah baru menjadi kenyataan. Sila. Ya. Ni Amran lupa satu benda ni. Tekak dah kering. Ni baru masuk biar 2 ni. Belum masuk biar 3 lagi. Jadi jawapannya itu maknanya kita kena ada optimism tentang masa depan. Macam mana optimisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan dunia. Ya, ini penting. Ya, ini sangat penting. Mesti ada anak muda harus ditanamkan dengan optimism. Jangan ditanamkan perasaan pesimis. Orang Melayu ni lemah, orang Melayu ni bodoh, orang Melayu tak boleh pakai. Memanglah orang Melayu tak boleh berniaga, orang semua tak boleh. Kalau belajar nyusi jadi bodoh, cukup seorang Cina yang akan berjaya. Melayu semua kalah. Mana ditanamkan dalam satu pemikiran bahawa orang Melayu semuanya tak boleh, bergaduh. Semua yang buruknya kat orang Melayu. Saya ingat kita kena berhenti bicara soal ni. Kita tanam soal optimism, cari yang positif tentang orang Melayu ini. Apa yang positif? Kita mulai bicara soal positif, barulah kita ada optimism tentang masa depan. Tapi kalau hari bicara masalah, macam mana masalah, semua masalah, ya, saya fikir dia tidak. Maknanya optimism harus ditanamkan di kalangan anak-anak muda. Ini penting. Okay. Perpecahan, maknanya yang pertama tadi kemiskinan, kejahilan yang dirancang, kemiskinan yang dirancang, dan perpecahan yang dirancang. Jawapan kepada itu tersebut iaitu tidak boleh dipisahkan. Ya, hamba Allah dengan khalifah Allah itu harus menyatu dalam diri umat Islam. Kalau tidak menyatu, mana mungkin kita melaksanakan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kau Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat Allah di muka bumi ini. Tidak mungkin rahmat Allah Ta'ala dapat dilaksanakan apabila kita tidak berperan sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Ini persoalan yang penting sekalian. Jadi dalam hal itulah, ya, apabila round yang pertama umat Islam itu dah jadi negara bangsa,
Kemudian mereka paksakan dunia Islam itu dengan faham demokrasi. Ya. Dengan harapan supaya kita ini tidak boleh bangkit sebab tidak ada tradisi demokrasi. Tradisi demokrasi ini adalah hasil pengalaman negara-negara barat dalam soal governance, isu demokrasi. Mereka tak sangka gerakan Islam yang ditubuhkan selepas kejatuhan Khilafah Osmaniyah, iaitu gerakan Ikhwan Muslimin, menerima demokrasi ini tersebut dan menggerakkan idea bahawa Islam dan demokrasi tak ada masalah, masuk pilihan raya. Pada tahun 2011 menang pilihan raya. Semua gerakan Islam menang dalam pilihan raya. Diawali dengan di Algeria menang pilihan raya, kemudian di Mesir menang, di Tunisia menang pilihan raya. Maknanya bila berlaku demokrasi, gerakan ambil keputusan, walaupun tujuannya untuk mengekang gerakan Islam itu bangkit, tetapi kita menerima sebagai pendekatan untuk melaksanakan persoalan istikhlaf, persoalan kekhalifahan. Maka akhirnya menang. Bila menang, mereka tak boleh menerima kenyataan ini, bahawa maknanya kata orang tu demokrasi ni memakan diri kita. Maka hancurkan dunia Islam itu. Maka dilaksanakan the war on terror. Peduli apa? Kita sokong kudeta apa yang berlaku di Mesir. Walaupun dia menang, walaupun Presiden Carter datang untuk melihat perjalanan pilihan raya di Mesir tersebut, dan dia mengatakan ini merupakan pilihan raya yang boleh diterima, dianggap bersih, maka kita terima Mursi sebagai Presiden Mesir. Tak. Setahun lepas itu mereka rancang lakukan kudeta dan Barat cepat-cepat menyokong Mursi pada waktu tersebut. Hancur. Sisi menangkap Mursi dan semua pimpinan Ikhwan Muslimin disebabkan dalam penjara. Abbas Madani di Algeria sebelumnya itu, lepas dipenjarakan kerana menang pilihan raya secara bersih, datang ke Malaysia. Kita yang menjaga selama 3 bulan dekat sini. Ya, 3 bulan kita jaga dia. Kemudian kerajaan Qatar menawarkan menjadi tetamu kepada kerajaan Qatar. Tetamu Abim dengan kerajaan Qatar, lebih baiklah kerajaan Qatar. Sebab Abim kita boleh bagi macam bilik yang Amran nak buat tu lah. Takat tu je lah yang mampu. Puan cari duit mana nak bantu Syekh kita ni. Duit tak ada. Macam cita-cita Amran tu lah. Takat tu kita mampu. Tapi bila Raja kata tafadhal ya Syekh, maka lebih baiklah, kita pun kata lebih baiklah pergi ke Qatar daripada duduk dengan kami yang tak berapa nak ada duit ni. Itu cerita Abbas Madani tu. Ya, itu nak sampai ke Qatar. Panjang cerita kata ni. Ya, tapi saya ingat dah pukul 10 lah, tinggal 1 minit ni. Boleh apa? Atau nanti seminit ya, cuba ambilkan. Okey. Ya. Jadi demokrasi dan dia kena menciptakan suatu suasana yang menyebabkan dunia marah dengan Islam. Maka diciptakan peristiwa September 11, 2001. Ada tak dalam mana-mana laporan 2001 2011 minta maaf, ya, 2011, ya, gerakan war on terror tersebut, kita jumpa tak kepala kapal terbang, ekor kapal terbang? Jumpa pasport. Tiba-tiba bila berlaku bom mana, mesti jumpa pasport. Dan pasport tu mesti orang Islam. Takkan kita nak fikir. Takkan tak fikir langsung. Tapi oleh kerana bombarded dengan media, maka kita pun tak question.
Macam mana bangunan tu boleh ditak condong jatuh segala macam. Dia boleh cantik dia jatuh tu. Ini implosion. Ya, nobody question about that. Sebab dia control our mind, minda kita. Minda kita dia sudah terjajah. Minda kita nak fikir secara lurus. Akhirnya itu dijadikan asbab untuk menyerang, menghancurkan the war on terror. Siapakah the war on terror? Siapakah teroris tersebut? Dan teroris tersebut adalah Ikhwan Muslimin. Teroris tersebut adalah gerakan Hamas. Teroris tersebut punca asbab kepada gerakan adalah seorang pemikir iaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Ini teroris. Teroris ni Syekh Yusuf Qaradawi. Teroris ni gerakan Ikhwan Muslimin. Teroris ini adalah Hamas. Ketiga-tiga orang ini musuh siapa sebenarnya? Musuh orang Islam ke musuh siapa? Azrul, musuh siapa? Adakah Syekh Qaradawi itu musuh siapa? Hamas itu musuh siapa? Ikhwan Muslimin itu musuh siapa? Kalau kita boleh jawab jawapan, kalau kita boleh menjawab jawapan soalan tersebut, maka apa perlunya Saudi Arabia menjadikan itu syarat untuk menormalkan balik Qatar supaya pemboikotan itu diangkat? Apa perlunya? Apa perlunya UAE menjadikan itu syarat untuk pemboikotan itu diangkat? Apa perlunya? So sekali lagi kita berhadapan dengan masalah-masalah hal-hal begitu rupa. Dan kita tak berani nak bicara soal Saudi Arabia sebab nanti kota haji kena potong. Jadi akhirnya kita redha je lah. Kita terimalah kenyataan bahawa kita ni lemah, kita tak berdaya. Kita kuatkan iman kita. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala akan mengubahlah suasana yang ada. Sikap fatalism, sikap pesimis, sikap tak ada semangat. Jadi pasal mana diletaknya jihad? Mempertahankan diri. Jihad. Mana letaknya semangat untuk mempertahankan? Al-Quran telah berbicara mengenai hal-hal begini. Ya, kalau kita baca dalam surah At-Taubah ayat 19 dan ayat yang ke-20, dalam soal kitab ayat yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, buku Fiqhul Aulawiyat, fiqh keutamaan, dia menggunakan ayat At-Taubah ayat yang surah yang ke-9 ayat 19 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Very powerful ayat. Apakah kamu nak menyamakan orang siqayah, orang memberi minum, para haji, orang yang mengimarah, menjaga pengurusan Masjidil Haram, kamu nak samakan dengan orang yang beriman, orang yang percaya dengan hari akhirat? Kamu nak samakan mereka dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? La yasta'una indallah, mereka tidak akan sama. Kalau kamu samakan mereka, kamu adalah orang zalim. La yasta'una indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kamu orang zalim kerana kamu menyamakan orang yang bagi minum para haji, orang yang mengurus pengurusan haji, nak samakan dengan orang yang beriman dengan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu samakan, kamu adalah orang-orang yang zalim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka lah allazina amanu wa hajaru, mereka yang berhijrah, wa jahadu, yang berjihad, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zam, tinggi, darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat ini menjawab persoalan itu.
ayat ini bicara soal fiqhul aulawiyat. Tak sama orang yang memberi minuman para hujaj, orang yang mengimarahkan Masjidil Haram, dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak sama. Kalau kamu samakan, kamu orang yang zalim. Sebab asbabun nuzulnya, sebab para sahabat bertanyakan apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yang paling aula. Oh, aku sejak keturunan aku memberi minuman kepada orang haji. Bukankah orang pergi haji itu tetamu Allah, diyufur rahman, tetamu Allah? Tak. Aku yang mengurus masjid, rumah Allah tu aku yang uruskan, keluarga aku yang uruskan rumah Allah Ta'ala. Akulah yang lebih aula. Maka turun ayat ini. Ya. Di mana kita nak letak ayat ini? Dia bicara soal fiqhul aulawiyat dalam konteks harian. Karena itulah sekalian, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba muncul seorang manusia yang punya semangat ini. Namanya Recep Tayyip Erdogan. Ya. Ejaan kita ni G Erdogan. Sebutan Turkinya Erdogan. G itu tak bunyi. Apa ni kalau hadis syarah, jangan sebut Erdogan lagi ya. Recep Tayyip Erdogan. Ya. G jangan bunyi. Di mana orang wapi depan ni kalau syarah G jangan bunyi. Kalau bunyi juga memang waktu saya syarah ni dia tidur. Confirm dia tidur. Dia yang bunyi Erdogan. Ya. Muncul dia satu idea dengan demokrasi. Kita nak kembali kepada demokrasi, apapun referendum rakyat segala macam. Alhamdulillah sejak 2003 dia jadi Perdana Menteri sampai jadi Presiden dah 15 tahun kan? Dalam masa 15 tahun pertama dia kembalikan Al-Quran ke dada orang Turki. Al-Quran boleh mengajar balik, pakaian Islam boleh. Dan semalam dia isytiharkan teori Darwin tak boleh diajar lagi di sekolah-sekolah. Tak masuk akal teori Darwin. Manusia daripada beruk. Kalau daripada beruk jadi manusia, lepas manusia jadi apa? Teori itu katakan dah sempurna manusia tersebut, tak boleh pakai. Kita kembali, dia dah mulai kembalikan Al-Quran ke dada orang Turki. Ya. Kemudian pakai tudung. Orang Turki perempuan, ya Allah Tuanku, kalau pergi universiti pakai tudung macam kita ni, bukan pakai burdah, pakai tudung warna-warni, haram. 2010, sebelum 2010, pelajar-pelajar wanita ni pakai tudung, naik bas pergi industri pakai tudung, masuk pagar universiti seorang pun tak pakai tudung. Ya, rupanya sampai ke pagar, dia buka tudung, dia gantikan tudung dengan rambut palsu. Ya, masing-masing dia beli rambut palsu. Maknanya buka tudung, taruh rambut palsu, dia pakai tudung lah tu. Apa hukumnya Ustaz? Pakai rambut palsu. Boleh ke tak? Pakai rambut palsu. Tudung darurat kan? Okey, Azmi kata darurat. Syekh Azmi kata darurat. Jadi orang kaya, kalau dia banyak duit, dia beli rambut palsu, tudung rambut palsu tu flow cantik. Orang tak perasan itu adalah tudung dia, tudung bagi dia. Yang miskin, dia beli yang jenis yang kasar-kasar tu, yang macam sangka burung. Jadi saya masuk kelas tu, saya tengok, bila saya pandang seorang tu, dia tudung. Kan? Mana saya pandang pelajar perempuan seorang tu, dia relax. Jadi profesor beritahu saya, beritahu tak pasal pergi tengok kawan dia tudung. Saya tak tahu lah. Dia pakai tudung. Mana? Saya rambut tu. Itu tudung palsu yang murah.
Jadi dia malu. Sebab saya perhati dia lebih, takut nampak rambut palsu dia orang. Sampai 2010, merintah 2003, ya, 2010 baru boleh pelajar-pelajar universiti boleh pakai tudung. Subhanallah. Bayangkan punya susahnya sistem nak merubah sistem yang ada. Tapi oleh kerana ada semangat, ia dia beri kenyataan. Tapi cuba kalau waktu itu tak kita timbullah realiti, oleh kerana undang-undang sekular tak boleh sebenarnya, kita tak boleh berubah, kita ikut je lah. Sebab kalau kita ubah-ubah tu nanti kita pula hilang kuasa. Kalau itu semangat dia, tak berubah. Tapi kena fikir macam mana nak buat, macam mana nak berubah. 2013 baru pegawai kerajaan boleh pakai tudung masuk ke universiti. Masuk mengajar di jabatan mana. 2013 Oktober 2013, saya ingat lagi waktu itu saya berada di pejabat timbalan Perdana Menteri Turki dalam usaha untuk membawa pelajar-pelajar Malaysia masuk belajar ke Turki. Jadi pada waktu saya perasan kan, tengok dia punya staff tu, seronok lari kulu kiri, tudung kamu cantik, beli kat mana, ni tebal, ni halus, ni panas, dia apa. Jadi waktu itu timbalan Perdana Menterinya waktu itu Bekir Bosda, kan dia kembali menjadi timbalan Bekir kata, you forgive my staff because this is the first time that they are allowed to wear their scarf. First day, this is the first day dia wear. Jadi dia excited. Lagi sana, dia banding tudung warna apa, tebal, panas ke apa, beli kat mana. Maknanya hari itu dia excited boleh pakai tudung. Kita pakai tudung tak ada makna apa-apa dah sekarang. Masuk universiti pakai tudung, keluar universiti buka tudung. Pakai tudung tak ada makna apa-apa. Bagi dia orang, it is an expression of faith pakai tudung tersebut. Sanggup dibuang kerja, menderita bertahun-tahun, tapi kita pakai tudung tak tahu lah kalau tempat Isyam. Okey Isyam, standard okey ya. Pakai tudung tak pakai tudung maknanya tengok bukan kerana keyakinan, tapi kerana terpaksa. Itu saya lihat. Kemudian dia melaksanakan yang terbaru ini, sekalian. Subhanallah. Dia kata, kalau masjid-masjid ni yang datangnya orang tua-tua, masa depan kita gelap. Ya. Kalau yang berkunjung di masjid-masjid ni orang tua-tua yang dah pencen-pencen, tak ada pencen, ya insyaAllah. Nak buat apa dapat pencen? Duduk masjid je lah. Dah pencen pun nak duduk masjid. Dia kata, kalau masjid-masjid dipenuhi oleh orang tua-tua, masa depan kita gelap. Masjid mesti dipenuhi dengan anak muda. Maka bulan sudah dia start buat kempen solat subuh berjemaah untuk anak-anak remaja. Buat kempen, ya. Dan siapa yang consistently solat subuh berjemaah selama 40 hari berturut-turut tanpa culas, tanpa penting, maka diberi hadiah basikal tiap-tiap seorang. Basikal BMX tu yang mahal tu, 500 orang dapat basikal di Sultan Yabus Salim Masjid Sultan Yabus Salim. 500 orang anak-anak muda, budak-budak, ya, dapat basikal kerana solat subuh 40 hari. InsyaAllah 40 hari ni dia dah jadi biasa. Lepas tu mudah-mudahan, dan kemudian masjid dah ikut dan berkembang. Maknanya gerakan subuh berjemaah, sebab kalau masjid dipenuhi oleh orang tua-tua, tak ada masa depan di tangan anak muda. Kempen supaya anak muda solat di masjid. Itu sekalian. Jadi maknanya ikatan kena buat kempen tersebut. Boleh Azrul? Basikal, 10 basikal Dr. Effendi akan sumbang. Lagi 10 Dr. Azmi. Lagi 10 Dr. Roza. Dah 30 lah. Azizan berapa Azan? Kalau tengok janggut tu 50. Kempen kita start 40 hari konsisten. Kalau anak muda 40 hari solat,
Kita yang mengatur dah garanti 40 hari lah. Takkan kita yang jadi penganjur tak datang pula. Jadi automatically kita juga kena tarbiyah. Kita juga sebab kita nak check nama, siapa datang dah kita terpaksa. Mudah-mudahan kita pula dah jadi biasa. Ini kempen yang sedang dia buat. Tetapi selain daripada itu, yang paling penting yang dibuat oleh Rajab Tayyip Erdogan adalah dasar bisbir ummatis. Kita satu umat. Bis kita, bir satu, ummatis satu umat. Dasar satu umat. Di mana-mana umat Islam teraniaya, we have to be there. Satu badan yang kena sakit. Itu yang ada di Somalia. Dia pergi hantar isteri dia pergi ke Arakan, Burma, dia pergi ke Syria, dia mana-mana dia pergi ke Afrika. Sekarang di Afrika. Dan musim haji ini, musim korban ini, sebab mazhab Hanafi, saya difahamkan wajib berkorban. Ya, mana-mana orang yang dah umur mukallaf ni, kalau kita mazhab Syafi'i ni, tak apalah, tahun ni ekonomi sudah kurang, tak ada kita korban tahun ni. Ya, tapi dia orang wajib. Ya, sunat. Ya, tapi dia pun diwajibkan. Ya, jadi maknanya tiap-tiap umur mukallaf tu dia orang. Jadi pernah kalau satu family itu yang dah habis, mana lima orang kena bagi 10 orang. Kita sunat kan. Walaupun sunat yang digalakkan. Tapi dah sebut sunat kan, sunat. Tak apalah. Jadi kerana itu tiap-tiap kali bulan haji, orang dia pergi merata dunia untuk korban. Merata dunia. Saya jumpa merata tempat korban. Ya, jadi itu satu dasar bisbir ummatis. Ya. Jadi kerana itulah sekalian saya nak mengajak bahawa kita kena ada optimisme tentang masa depan kita. Dan berita yang mengembirakan kita juga bahawa wanita yang pertama bertanding pilihan raya dan menang, kemudian dia tak boleh mengangkat sumpah sebagai anggota parlimen, Merve Kavakcia. Ya, wanita tersebut telah dilantik oleh Erdogan menjadi duta Turki ke Malaysia. Ya, saya ingat beberapa bulan sekarang dia tengah training. Ya, dia akan menjadi duta Turki ke Malaysia. Dia pakai tudung atas nama Fazil Pati, bertanding, menang. Kemudian waktu itu Parlimen Turki kata tudung tak boleh, itu lambang agama, sebab kita negara sekular, tak boleh, kamu kena buka. Dia kata no, ini matter of human rights, dia kata. So dia masuk, kemudian dia halau dan dilucutkan dia punya anggota parlimen dan dilucutkan kewarganegaraannya. Dah lah anggota dia menang pilihan raya, anggota parlimen dilucutkan, warga negara pun dilucut. Tapi inilah yang paradoksnya negara barat ni. Ya. Atas dasar human right, dia diberi kerakyatan Amerika Syarikat. Jadi nak marah-marah Amerika Syarikat dia pun nak kena balance juga. Sebab ramai pejuang-pejuang Islam, Rashid Ghanouchi 20 tahun ke London. Ya, kita nak marah apa, fikir-fikir jugalah. Ya. Merve Kavakcia ni diberi kerakyatan Amerika Syarikat. Ya, oleh kerana dah dia kerakyatan dicabut, nak lari ke mana? Ya. Dari Amerika tak terima. Ya, jadi orang Rohingya apa ramai yang pandai-pandai lah. Jadi tempat kerakyatan Amerika Syarikat. RC duk ajar dia pandai-pandai. Yang pandai-pandai dia buat ke Amerika Syarikat. Yang tinggal kat sini yang kurang pandai. Ini realiti yang berlaku. Ya. Dia akhirnya dia belajar di Harvard University, buat PhD di Harvard University, jadi profesor universiti dalam bidang sains politik. Ya. Jadi sekarang dia tengah kursus untuk menukar profession daripada seorang academician kepada seorang diplomat. Tak mudah profesor jadi diplomat ni, nak kena ada ilmu-ilmu dia. Ya, akhirnya mudah-mudahan kita akan bertemu dengan beliau lah. The first, tapi dia guna perkataan the first hijabi
Kan bunyi hijabi itu buruk je kan. The first hijabi ambassador of Turkey. dalam naratif media barat, the first hijabi ambassador appointed by Erdogan to become, dan the first hijabi ambassador tu kedatang ke Malaysia. Bayangkan, kita memberi gambar-gambaran buruk ya, kepada apa yang berlaku ya. Jadi kerana itu keluar jadi juta dia, bukan citizen Turki. Bulan Mei yang sudah Turki instate bagi balik dia kedutaan Turki. Jadi Turki ni untungnya dapat dua citizen. Dia boleh dua, Malaysia tak boleh. Ya, dia boleh dua, dia boleh dua. Maknanya American at the same time juga Turki. Tak tahu mereka boleh beri tak bagi, saya tak tahu. Ya, dia pokoknya dia dah dapat balik citizenship Turki dia. So she's coming back as a Turkish. Jadi itulah sekalian, ini merupakan satu perkara yang sedang berlaku. Yang saya nak beritahu sekalian, mengapa Qatar? Ini poin saya terakhir lah ya. Poin mengapa Qatar, sebab Qatar ya, dia kata tu dianggap sebagai United Arab Gulf State punya grup yang tak dengar kata. Ya, sebab dalam kes ketika negara-negara Teluk menyokong kudeta Al-Sisi ke atas Morsi, Qatar pop out. Malah Qatar, maknanya bila anggota Ikhwan tu ramai yang ditangkap, dipenjarakan, Qatar kata welcome, ahlan wa sahlan, datang ke negara Qatar. Wah, ini Saudi mengamuk. Dan tapi yang paling besar sekali adalah kerana Qatar ada Al Jazeera. Al Jazeera yang membuka minda ramai orang, mendedahkan tentang segala maknanya masalah-masalah negara Arab, penipuan-penipuan dan segala macam itu didedahkan, dan ini membebaskan pemikiran orang. Maknanya antara syarat termasuk menutup Al Jazeera. Itu antara yang perkara ya. Jadi kerana itu sekalian kita kena faham. Dan Qatar, mengapa Turki bersungguh-sungguh mendukung Qatar? Sebab ketika 15 Julai 2016 berlaku kudeta, percubaan kudeta di Turki, antara negara yang awal menyokong, menunjukkan solidariti dengan Turki adalah Qatar. Itu ada ingat waktu aku tengah disorang nak dibunuh luar dan di dalam, kacau luar, mana nak merosakkan dengan Qatar antara yang awal. Maka tu dia ingat, dia membayar balik tentang Qatar, seolah Qatar memberi bai'ah kepada beliau. So in return, I'm going to defend you. Tak kira lah orang kata apa, I'm going to defend you. Hantar angkatan tentera, hantar bantuan makanan. Kalau dia boycott, kita akan support, don't worry. Itu dia. Jadi kesan daripada yang dibuat oleh Turki ini sekarang ini, selama ini dunia Islam itu bila bicara soal leadership, the Sunni world adalah Saudi Arabia. Sekarang ni bukan Saudi lagi, dah ada tandingannya Turki. Sekarang bukan Turki sudah ada follower. Qatar, Pakistan. Saya fikir apa yang berlaku di Pakistan tu, maknanya dari segi baca luaran tu seolah it is a judicial coup. Hakim boleh lucutkan begitu atas tuduhan macam-macam ya. Maknanya saya fikir kena baca banyak lapis lagi lah. Tapi bukan di sini untuk kita bicarakan ya. Mengapa tiba-tiba Pakistan dilucutkan jawatannya? Saya fikir ada kena-mena juga dalam soal geopolitik. Sebab Turki, Pakistan makna cenderung untuk mengadakan hubungan dengan Turki lebih baik ya. Somalia pasti, Sudan juga ya, kecenderungan walaupun sudah sikap neutral dalam soal Qatar dan juga negara Teluk. Jadi maknanya sudah ada negara-negara Islam sudah mulai melihat bahawa Saudi mana ada tandingan against Turki. So inilah yang berlaku, dan saya mendoakan ya, apa yang berlaku di kudeta Nawaz Sharif kena atas tuduhan rasuah dan segala macam. Ini benda ni kita kena baca banyak lapis. Ya, banyak lapis supaya kita jangan terperangkap dengan naratif barat yang tujuannya supaya akhirnya kita
tak boleh nak bersatu dalam perkara yang patut kita bersatu. Ya, itu kita tak bicara soal apa yang berlaku di Yaman. Ya, naratifnya adalah Syiah, Husi. Ya, tetapi saya fikir kalau kita baca dalam lagi, ada benda-benda masalah geopolitik yang kita fikirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa depan kita bagi saya cerah, insya-Allah. Dengan adanya perkembangan apa yang berlaku di Turki, dengan umat Islam sudah mulai bangkit, dan orang Melayu sekalian, antara kekuatan orang Melayu, ya, orang katakan ni kelemahan, tapi bagi saya kekuatan, semangat inklusif. Dia boleh menerima orang lain asalkan orang Islam. Semangat inklusif. Orang Melayu ni maknanya soal inclusivity, maknanya you can accept you as long as you are Muslim. Ya, itu sebab dalam leadership di Malaysia pun kita ada Turkish, darah Turki ada, darah India ada, darah apa lagi ya? Darah Turki ada. Ha? Turki ada, India ada, Jawa ada. Ya, semua ada. Kita boleh terima, tak ada masalah. No problem. Ya, asalkan Islam. Kita mana itu satu kekuatan sebenarnya, sebab Islam itu maknanya asalkan syaratnya Islam, kita boleh terima. There's no question asked. Turki Islam modern lah. Apa dia kan? Islam modern lah, turunan Turki. Turki. Muslim Turki. Jelas itu. Dia punya datuk, dia punya atas datuk apa? Unyang dia. Jadi bermakna sekalian, we can accept. Dia tak nampak dia sebagai orang Turki, dia kita tengok sebagai a Malaysian leader. So ini antara kekuatan kita. Ya, namun demikian pesimism betul gantikan dengan optimism masa depan. Kita kena yakin tentang masa depan kita. Walaupun kita dalam keadaan susah pun, kita yakin bahawa kalau Allah Ta'ala nak menukarkan suasana tersebut hanya dengan kun fayakun saja. Kita tak tahu. But we need to have that optimism. Ya, sebab anna inda zanni abdi bi, fa in zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Aku ini mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau kau bersangka baik, baiklah. Tapi kalau kau sangka buruk, jadilah sebagaimana yang kau sangkakan. Jadi itu sekalian, let us melihat senario politik dunia ini. Kita kena faham dengan perasaan optimism. Tapi yang paling pentingnya, kita nak berbuat apa sekarang. Dalam masa 7 tahun yang akan datang, apa yang kita nak buat. Erdogan dah decide 2023 Turki ada vision 2023. By the year 2023, Turki will emerge as a superpower. Sebab ada 5 negara yang ada veto, tak ada negara Islam. The 6th one will be Turki. Dia dah declare. Ya, sebab 5 buah negara bukan kuasa besar pun. Mana Britain kuasa besar ke? Habis dah. Amerika okey, China okey, Perancis kuasa besar ke? Rusia okey. Mana negara Islam? Tak ada yang menentukan kuasa veto. So Turkey has to be by 2023, we are going to be the 6th country that have the veto power representing dunia Islam. Itu dia dah ada vision sebenarnya. Jadi kerana itu WAPI kita ada vision lah. Sekarang bangunan dah ada, tak ada alasan lagi. Leadership dah ditentukan. Ya. Takkan Hisham tak boleh terima Ustaz Asyari sebagai ketua? Boleh je? Tak boleh. Boleh. Azrul boleh? So tak ada masalah lah. Ketua di Pahang ni Ustaz Asyari. Ya, kalau dia marah, kita terima aje lah. Ya, bila clear leadership, we move on. Tapi kalau ada tiga kepala tak boleh nak bincang soal satu tarikh yang kita duduk bersama pun tak boleh, then we have a big problem. Ya, satu tarikh patut kita bersama, tak boleh bersama oleh kerana masa-masa kita dah kisah lama dah. Ayah ni tak boleh pakai Azrul, kena clear bab tu Azrul ya. Ya, Hisham pun kena clear bab ni. Jangan jadi ada benda yang kita tak boleh compromise. Everybody has to stop. Yes, this program kita bersatu. Ya. Ada benda kita boleh compromise, but ada benda-benda no compromise. We have to be one. We have to decide, the direction must be very clear. Baru kita boleh maju ke hadapan sekian. So itulah lebih kurang, mudah-mudahan saya ingat cukuplah. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ada kebaikan. Saya mohon maaf kalau ada contoh yang tak sesuai, gurau-gurauan yang tak tidur malam pula lepas ni kerana ni kacau-kacau. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah mendengar perkongsian ilmu. Saya kira sangat bermakna untuk kita fahami bersama, terutama sekali berkenaan dengan sikap optimism. Jadi untuk Abi dengan ikatan kena bersedialah lepas ni. Bila sekretariat dah stabil, agak rasanya adalah wakil-wakil daripada sekretariat yang boleh ganti tempat saya pula. Dah betul-betul stabil nanti. So ikatanlah kena ambil alih. Ikatan ke Abi ke untuk ketuai sekretariat Abi. Kena optimis lah untuk kita perkuatkan jemaah. Okey, untuk acara yang seterusnya kita nak okey. Kita buka soalan. 2 soalan. Satu lelaki, satu perempuan, Muslimah. Ada soalan nak dikemukakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan berkenaan dengan politik tanah air kita. Walaupun pilihan raya tak tahu lagi bila. Jadi suasana kedudukan senario politik negara kita bagi pandangan pihak jemaah. Pertama kita kumpul soalan. Muslimah? Ada soalan? Sila. Ada soalan ke? Muslimat. Tak ada. Faham. Satu lagi lah, kita buka soalan yang kedua. Muslim. Kalau tak ada kita teruslah. Kita jumpa dah Tuan Haji untuk kalau tak ada nak tanya. Sila. Kes dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam dan isu Erdogan. Betul. Erdogan. Betul. Keras dah betul kan? Isu Erdogan dengan Gulen. Kritik yang kita dengar ialah Erdogan ini nampak terlalu tekanan kepada kumpulan penentang itu lagi dengan ribuan guru-guru, para hakim dan juga yang lain-lain yang diambil tindakan. Kalau nampak macam ada satu orang kata over bagi Erdogan. Nak komen ada. Okey, silakan. Dia bab politik ni Nasir lebih tahu lah. Tengok posting WhatsApp tu laju. Saya fikir soal politik di negara kita ni dia sudah soal kita dah maknanya kita putuskan soal politik perubahan politik. Politik perubahan maknanya kita berpolitik untuk melakukan perubahan supaya keadaan bertambah lebih baik.
Ya. Jadi kerana itulah kita sentiasa menyeru supaya soal perubahan-perubahan, mencari jalan-jalan penyelesaian dalam isu-isu kemungkaran, kefasadan yang begitu semakin menjuluk mata. Mana tengah hari satu dunia dah bicara soal kefasadan yang berlaku ini. Saya ingat ini merupakan satu perkara yang kita terlibat.